Hai, ini Yasmin. Dia seorang pelajar universiti. Oleh kerana sibuk dengan kerja kursusnya, dia sangat tidak mementingkan senaman. Tetapi, dia selalu tidak mendapat buah fikiran apabila menyiapkan kerja kursusnya. Dan bukan hanya itu, dia cepat berasa letih. Walaupun telah berjam-jam cuba untuk menyiapkan kerja kursusnya, namun dia tetap tidak mendapat buah fikiran dan tidak boleh fokus. Malah, dia menghabiskan masanya dengan makanan kerana dia kerap berasa lapar. Oleh kerana tidak mendapat buah fikiran dan kerap berasa lapar, dia gagal mengurus masanya dengan baik. Dan juga, dia sukar untuk tidur. Akhirnya, kerja Yasmin banyak yang tertangguh kerana dia tidak produktif. Inilah kesan buruk jika kita tidak bersenam. Jadi, korang semua bersenam tau. Tapi ada beberapa faktor lah yang menyebabkan seseorang itu tidak bersenam. Jom kita saksikan. Faktor pertama ialah hiburan yang banyak seperti gadget dan televisyen. Seterusnya, kurang motivasi. Farah, saya ada merancang nak pergi bersenam lah. Awak nak tak pergi bersenam dengan saya? Saya tak yakin lah kalau seorang diri je mesti orang tengok saiz badan saya. Saya malulah. Yasmin, kenapa awak nak bersenam? Lebih baik kita duduk rumah je tidur, makan dan menonton televisyen. Kan seronok tu. Bersenam tak boleh jadikan orang kurus, Yasmin. Selalunya orang pergi buat pembedahan sahaja. Bersenam hanya buang masa je. Betul juga kan cakap awak. Bersenam pun ambil masa yang banyak lah, penat. Jadi okeylah, saya nak kumpul duit, nak buat pembedahan je lah. Okeylah Farah, nanti kita borak lagi. Bye. Seterusnya, sibuk dengan kerja dan tidak mempunyai kesedaran tentang kepentingan dan kelebihan bersenam. Seterusnya, cuaca yang tidak menentu dan tidak memupuk semangat untuk bersenam di dalam diri. Tak patut. Inilah antara faktor-faktor kenapa seseorang itu tidak bersenam. Tapi apa langkah-langkah yang kita perlu ambil untuk bersenam ya? Kurang motivasi, sibuk dengan kerja dan cuaca tidak menentu, itu bukan alasan lagi. Langkah yang pertama, bersenam di rumah seperti squat, lompat tali, lari setempat, tekan tubi, aerobik dan zumba yang dapat menguatkan otot, melancarkan peredaran darah dan menguatkan jantung. Seterusnya, membuat kerja di rumah yang dapat membakar kalori seperti menyapu 136 kalori, menggosok baju 140 kalori, memasak 150 kalori dan berkebun 265 kalori. Dan akhir sekali, jika tidak mempunyai masa untuk berjoging di taman, berjalan kaki di kawasan rumah pun sudah memadai kerana 10,000 langkah dapat membakar 380 kalori bersamaan 64 gram lemak dalam badan. Kini, setelah mengamalkan aktiviti senaman, Yasmin lebih bertenaga, produktif, cergas dan cerdas. Bahawa senaman dapat menjamin kesihatan fizikal dan mental kita. Ini kisah tentang Ameng, seorang remaja yang setiap hari melakukan aktiviti tidak sihat. Setiap hari, Ameng bangun daripada tidur pada jam 1 petang, lalu terus mengambil sebatang rokok untuk memulakan harinya. Setelah habis merokok, aktiviti yang dibuat oleh Ameng seterusnya adalah bermain permainan video tanpa rasa jemu sambil merokok lagi pada jam 3 petang. Tanpa sedar, waktu telah menunjukkan jam 6 petang dan Ameng terus menghabiskan masanya
tanpa menghiraukannya sambil merokok berulang kali sehinggalah jam 8 malam. Pada waktu malam, Ameng akan pergi minum arak. Paginya, ia dapat membantu untuk melupakan segala masalah yang dihadapinya. Walaupun Ameng akan berasa mual, muntah dan sakit kepala selepas menghabiskan minumannya. Waktu menunjukkan jam 1 pagi dan Ameng meneruskan aktivitinya, iaitu bermain permainan video sehingga jam 4 pagi sambil merokok dan minum arak. Dan akhirnya Ameng terlelap. Ameng mengulangi aktiviti tidak sihat yang sama berbulan-bulan setiap hari tanpa menghiraukan kesihatannya. Pada suatu hari, Ameng telah jatuh sakit. Badannya terasa tidak bermaya, kepalanya terasa sangat berat dan perubahan fizikal yang sangat ketara. Tanpa rasa ragu, Ameng membuat keputusan untuk pergi ke hospital dan Ameng mendapat sepucuk surat. Ameng mendapat kanser. Beberapa bulan kemudian, Ameng telah berjaya untuk ke arah yang lebih sihat dan bermoral. Ameng mendapatkan kaunseling dan nasihat daripada doktor. Kini, Ameng juga telah mengubah tabiat tidur, iaitu tidur dan bangun awal untuk mendapatkan kualiti tidur yang baik. Dan Ameng mengisi masanya dengan aktiviti sihat seperti membaca buku dan lebih kerap bergaul dengan masyarakat. Akhirnya, Ameng berjaya mengamalkan gaya hidup sihat. Chen Seng seorang remaja yang mengamalkan pemakanan yang tidak seimbang. Dia kerap makan pada waktu lewat malam dan suka minum minuman berkarbonat. Selepas makan mi segera, dia terus pergi tidur. Setelah bangun, Chen Seng masih berasa letih dan kurang jegas. Chen Seng mengambil kuantiti makanan berlebihan dan mengantuk selepas makan. Dia sentiasa makan makanan segera dan minum minuman berkarbonat pada waktu tengah hari. Chen Seng mengulangi aktiviti tidak sihat yang sama hampir setiap hari. Pada suatu hari, Chen Seng berasa sakit pada bahagian jantung, berasa pening dan sukar untuk berjalan. Dia pergi ke hospital untuk memeriksa badan, didapati mengidap hipertensi dan kolesterol tinggi. Setelah dinasihati daripada doktor, Chen Seng telah memutuskan mengamal pemakanan yang seimbang. Dia mengelakkan pengambilan makanan segera dan minum minuman berkarbonat dalam kadar yang kerap. Chen Seng mengambil pelbagai jenis makanan berdasarkan piramid makanan dan kurangkan pengambilan makanan yang terkandung gula, garam dan lemak yang tinggi. Juga memeriksa dan membaca label kandungan semasa membeli makanan. Chen Seng mengulangi pengamalan gaya hidup yang baik sepanjang beberapa bulan. Tekanan darah dan paras kolesterol telah jatuh kepada aras normal. Sekali, pemakanan yang seimbang dapat mengelakkan pelbagai penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung dan meningkatkan daya tahan badan untuk melawan penyakit. Walaupun pemakanan yang tidak seimbang sentiasa dikaitkan dengan obesitas, tetapi berat badan yang normal perlu juga mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk menjamin kesihatan kita. Ini kisah seorang gadis yang bernama Li En. Dia seorang yang sentiasa ceria dan berfikiran positif. Li En selalu meluangkan masanya dengan membaca majalah dan berhubung dengan rakan-rakannya. Dia juga selalu keluar dengan rakan-rakannya pada setiap hujung minggu. Lepas menamatkan kuliah, Li En telah bekerja dengan bersungguh-sungguh bagi menampung keperluan hidup dan keluarganya. Walaupun hanya Li En seorang yang mencari nafkah, namun dia sentiasa positif dan gembira.
PKP 3.0 yang sepatutnya tamat pada Isnin 28 Jun 2021 akan dilanjutkan. Sejak MCO dilaksanakan, syarikat Lien Bekerja telah memberhentikan banyak pekerja. Lien juga telah diberhentikan kerja dan ini telah menjadi satu bebanan buatnya. Kerana baru bekerja, wang simpanannya terlalu sedikit untuk menampung perbelanjaan keluarganya. Lepas itu, Lien giat mencari kerja di Jobstreet, LinkedIn dan Facebook. Namun, selepas 3 bulan, Lien masih tidak mendapat sebarang kerja dan wang simpanannya semakin kehabisan. Lien mula berasa sangat tertekan kerana banyak bil telah tertunggak. Dia berasa sangat buntu dan tidak tahu cara penyelesaiannya. Lien tidak mahu berkongsi masalahnya kepada sesiapa kerana tidak mahu mereka bimbang. Namun, situasi bertambah semakin serius. Lien telah menjadi murung dan sering bersendirian di bilik. Dia banyak menghabiskan masanya di bilik dan sering tidak makan. Kerana buntu dan sangat tertekan, Lien telah berfikir untuk menamatkan hidupnya dengan menggantung dirinya. Namun, pada suatu hari, Lien tekad untuk berkongsi masalahnya dengan rakannya. Casey, saya sangat buntu sekarang dan sangat tertekan. Bolehkah saya berkongsi masalah dengan awak? Ya, boleh, Farah. Rakannya telah menasihati Lien agar sentiasa berfikiran positif dan telah meminjam wang kepadanya untuk menyelesaikan bil-bil yang tertunggak. Selepas mendengar nasihat rakannya, Lien telah insaf daripada berfikiran negatif selalu. Sebulan kemudian, Lien telah diambil bekerja di sebuah syarikat. Kini, Lien sentiasa mendengar muzik untuk mengawal tekanannya dan sentiasa berfikiran positif. Akhirnya, Lien tidak lagi berfikir ke arah negatif dan telah kembali ceria. Disebabkan malas, Casey membiarkan pakaian dan kasut-kasutnya berselerak. Sampah sarap pula sengaja dibiarkan bertimbun. 2 minggu kemudian, Casey sering batuk-batuk. Tugasan akademik pun terganggu. Casey kerap merasa lemas dan tidak bersemangat untuk melakukan apa-apa. Apa kabar, Kat? Kabar baik, V. Kau sehat juga? Kurang sehat sedikit nih. Oh, jaga kesehatan, guys. Kami sekeluarga di sini selalu doakan kamu baik-baik. Kesan daripada tidak menjaga kebersihan diri dan persekitaran, dia akhirnya sadar bahawa kebersihan dapat mempengaruhi kehidupan seharian. Oleh itu, Casey tekad untuk mengubah tabiat malasnya. Akhirnya, Casey melatih dirinya untuk lebih berdisiplin dalam membuang sampah. Dan juga memastikan kebersihan kawasan kediaman bersih agar dapat mewujudkan suasana persekitaran yang selesa. Secara tidak langsung, Casey berhasil meningkatkan produktiviti hidup. Dan paling penting, sentiasa menjaga kebersihan diri apabila keluar dan masuk premis. Dengan kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun, serta menggunakan cecair pembasmi kuman. Ubahlah tabiat, jangan malas. Kini, tahap kualiti hidup Casey semakin baik. Ingatlah bahawa senaman dapat menjamin kecergasan badan dan kecergasan otak. 2 kali seminggu tau. Dan janganlah kita membuang masa dengan membuat aktiviti yang tidak sihat. Ia merugikan diri kita. Ingat, masa itu adalah emas. Jangan lupa, bermakanan mestilah makan makanan seimbang mengikut keperluan setiap individu agar kesihatan dapat dijaga. Betul tu, jangan lupa untuk belajar mengawal tekanan yang dihadapi kerana pengawalan tekanan yang baik dapat menyelamatkan diri anda. Akhir sekali, marilah kita menjaga kebersihan.
Kerana kebersihan adalah kunci utama untuk mencegah penyakit. Cegah. Lebih baik. Daripada Merawat.